سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala hantarkan kita ke tempat seperti ini. Ialah tujuan kita hadir, ialah kita nak mencarikan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita nak islah, kita nak perbaikikan bacaan kita, perbuatan kita dan etika kita. Moga-moga perkataan kita betul, perbuatan kita betul dan etika betul, hasillah keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah kita dapat betul? Di antara pada bulan ini ialah bulan Rabiul Awal. Kita maklum, iaitu bulan yang kita kenali dengan Maulidur Rasul. Lahirnya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita selalu menjemput para penceramah setiap menjelamnya Rabiul Awal. Tapi bagaimanakah kita nak islah mengikut sirah perjalanan dan tingkah laku Rasulullah SAW, khususnya dalam bentuk ibadat solat? Bagaimana kita nak ikut? Sehingga Allah nyatakan di hujung ayat tadi, wa may yuti'illah wa rasulah, siapa-siapa yang patuh taat kepada Allah dan ikut sunnah Rasulullah, faqad faza, maka sungguhnya dapatlah ia kejayaan, fawzan azima, sebagai kejayaan yang besar dunia dan akhirat. Kalau kita ikut, jangan kita hanya mendengar, kita tak pernah ambil perhatian diri kita sendiri. Khususnya pada malam ini, kita kena ambillah perhatian kita. Bagaimana perbuatan kita dalam solat? Pakat-pakat ambil perhati. Saya perhati saya, dan muslimin dan muslimat pakat-pakat ambil perhatian. Adakah kita belajar ini, kita muzakarah ini, kita berkesan? Kalau kita belajar ini semata-mata kita nak ada majlis ilmu, sedangkan kita nak islah. Bila islah, dapatlah keredaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita jemput penceramah. Penceramah pun nak islah diri dia dan nak islahkan masyarakat, dan kita jemput tujuannya untuk kita nak islah, nak ikut sunnah Rasulullah. Bukan semata-mata sunnah tradisi, menjadi tradisi, menjadi budaya kita. Sampai bulan tu kita panggil, bulan tu kita panggil, tak ada hasil apa. Ya hasilnya penceramah boleh duit, kita kena bayar duit tu ya. Walaiyazabillah. Itu kita ambil perhatian. Kerana apa? Kerana kita ni tak biasa nak buat dah ni. Sembahyang kita biasa sembahyang, kita sembahyang. Malah sembahyang itu kemungkinan saya sangka baiklah setak daripada umur 7 tahun, 6 tahun kita pernah sembahyang dah. Sampai umur kita 60, 50 ni, bagaimana kita sembahyang? Ambil perhatian. Kemungkinan kita sembahyang ada sikit sebanyak yang betulnya rukun, tetapi belum lagi betul hak sunat. Kita perbetulkan sunat. Maka yang lepas ialah sujud. Pada malam ini dan sebentar lagi saya nak cerita tentang syarat-syarat bagi rukun sujud. Malam baru ni kita baca sebentar lalu, lepas tu saya cerita satu-satu bagaimanakah syarat sujud. Sebentar lagi kita tengok, kita nak baca yang dulu. Seperti mana kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dan kedelapannya, delapan daripada 13 rukun. 13 rukun. Dia ni duduk nombor 8. Manakah nombor 8 daripada 13? Ialah duduk antara
Semata-mata duduk macam mana pun duduk. Berselawah ke? Asal duduk je. Dia hasil hak wajib. Tapi kita bukan pada tu. Kita naknya yuti'illah wa rasulah. Kita nak rasul sana. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kita tengok ini rukun dia, rukun. Kemudian dia cerita, dan jikalau semaya sunat sekalipun. Semaya sunat sekalipun. Mana? Duduk. Yakni dan jikalau duduk antara dua sujud itu bagi semaya sunat sekalipun panggil wajib juga. Walaupun semaya sunat, wajib juga duduk antara dua sujud. Bukan berarti kalau semaya sunat itu sunat duduk, tak. Semaya itu sunat. Bila sampai di dalam jadi wajib, jadi wajib. Mana? Di sini takdirlah. Dan jikalau semaya sunat sekalipun, yakni dan jikalau seorang itu sembahyang dan duduk antara dua sujud itu pada semaya sunat sekalipun, wajib duduk juga. Sebab dia bawa mari ni, dia nak tolak sikit. Antaranya pada mazhab Abu Hanifah. Mazhab Abu Hanifah ini dia dua tak wajib. Satu, tidak wajib tamadinah. Tak ada tamadinah dia. Yang kedua, dia tak ada antara dua sujud ni, tak ada jadi wajib dia. Semata-mata bengong, kepala naik cukup. Rak duduk balik tak apa dah dia, cukup. Akak naik kepala ya. Tak duduk tak apa. Seperti mana ulama tasbihnya ialah kahadi, seperti mana hadis sahih, seperti dia akak badan. Dia akak badan. Bukan betul tidak, akak daripada sayur cukup. Jadi akak kepala itu pada mazhab dia. Dan ada juga mazhab Syafi'i juga atas pendapat yang kurang sahih, kurang muktamad. Jadi bukan muktamad. Boleh juga tak wajib duduk. Maka musallih nak tolak. Sebab buat sembahyang sunat dia tak wajib duduk. Atas pendapat satu pendapat. Maka musallih nak tolak itulah. Walau sembahyang sunat sekalipun, yakni wajib duduk juga di antara dua sujud. Kerana hadis Nabi umum, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan hadis yang lain, Nabi ceritanya ialah thumma hadis asalah. Jadi orang semaya hak silap Nabi mengajar tadi, summa Nabi kata summa kemudian yarfa'u ra'sahu, kemudian bila Nabi angkat kepala maka hatta tatma'in, sehingga dia itu ialah dari tamadinah jurusan pada Nabi kita duduk antara dua sujud tadi. Lepas angkat kepala pada sujud, Nabi kita duduk dengan cara tamadinah. Itu mazhab Syafi'i, kita ambil hadis itu. Mazhab Abu Hanifah dia ambil hadis lain, dia banyak. Kerana nazar, dia ada pandangan masing-masing. Kerana sah, mengikut ijtihad mutlak. Mengikut. Baik. Kemudian masuk balik. Dengan tamadinah. Mana duduk taluk sana. Duduk antara sujud dengan tamadinahnya. Tamadinah duduk tadi. Jadi duduk pasti tamadinah sekadar baca subhanallah. Ini wajib. Wajib. Dan jangan dipanjangkan dia. Kan duduk antara sujud. Jangan lama. Jangan lama. Pak lama sebentar kita nak tobek macam mana? Kerana apa? Satu lagi. Demikian lagi pada i'tidal. Jangan panjang juga. Jangan dipanjangkan dia kan duduk antara dua sujud. Demikian lagi seumpama duduk antara dua sujud juga pada i'tidal. Yakni jangan panjang juga. Tak boleh lama. Dikecuali syarat ada datang, seperti sembahyang sunat tasbih, seperti hak i'tidal tu baca qunut. Itu tak apa. Duk antara dua sujud pun ada juga sembahyang tasbih. Sudah Rabb
Rabbi firli, maka dia baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim 10 kali lama juga. Hak tu datang warid. Apa? Sekira tak datang warid, maka jangan panjang. Dia larang jangan panjang. Ini berlaku di atas pendapat muktamad. Waktu itu. Di atas pendapat muktamad, antara dua sujud jangan panjang dan iktidal jangan panjang. Selama mana tidak ada warid yang datang dalam syarak. Sekira tak ada warid, dia lakukan juga. Dengan bahawa dia iktidal tadi, sudah sami Allahu liman hamidah, tu dia lama cari ingat apa tahu lah. Bagi dia hilang ke? Tak boleh juga dia. Ataupun dia itu zikir, tapi zikir tak kait dengan iktidal, maka tetap dia pun tak boleh juga. Sekadar mana? Panjang pendek. Sekadarnya kalau lebih daripada baca Fatihah 7 ayat, maka dikira panjang. Kalau datang warid tak apa, lebih dah tu tak apa 10 ayat tak apa. Tapi kalau tak datang, iktidal hak biasa, lepas sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd hamdan tayyiban mubarakan fi as-sana'ul majdi sampai akhir. Hak tu ada warid tak apa. Lepas pada tu dia pula 7 ayat lagi, tak ada apa. Tak berkait dengan hak tu. Maka hak tu dikira panjang pada iktidal. Jadi topik panjang pendek jangan lebih daripada 7 ayat Fatihah. Kalau lebih dikira panjang pada iktidal. Dan duduk antara sujud di topik kata di garis panjang itu jangan lebih sekurang-kurang baca tasyahud. Sekurang-kurang baca tasyahud. Hak tasyahud wajib tu. Kalau dia orang hukum tasyahud wajib lebih pada tu, sudah bagi panjang duduk antara sujud, maka batal. Sekiranya dia sengaja, dia batal sembahyang. Jaga. Jangan duduk-duduk. Ada tu lupa ke sudah. Jagalah, jangan panjang. Tu kata situ sebab apa? Sebab apa larang tak boleh panjang pada duduk antara dua sujud dan pada iktidal. Kerana rukun yang pendek kedua-duanya. Dua-dua tu masuk dalam rukun pendek. Sebab itulah orang bila muafiq masbuk bila situlah antaranya. Jangan lebih 3 rukun panjang-panjang. Apa tak bilang? Iktidal dengan duduk tak bilang kerana rukun pendek. Dan sunat hak ni hak ikut Nabi pula. Hak tu hak rukun tadi Nabi buat juga. Hak ni hak sunat pula, sunnah. Jaga hak sunnah ni. Dan sunat menghantarkan 2 tapak tangannya di atas 2 lututnya. Tapak jangan tergengang. Ni paru tu tak gengang gitu. Jangan gengang. Hak tu tak ada sunnah. Boleh tapi tak ada sunnah, tak dapat fadilah sunnah. Kena tak tangan di atas lutut. Cara nak letak pula. Dihunjurkan segala anak jarinya. Letak tapak tangan ketika duduk antara dua sujud itu dengan keadaan hunjur, lepas tangan menghadap kiblat. Ada juga di antara kita dan masjid ihsan ini duk genggam lutut. Sudah tak terlalu genggam, sakit lutut tu. Sakit lutut boleh setukai dia ke ubat. Jangan genggam gitu. Genggam jangan. Tak boleh genggam. Makruh. Letak tak gitu, hunjur gitu. Dia sini dia kata hunjur. Kita buat sikit lagi. Dihunjurkan segala anak jarinya serta kita buat. Yakni serta himpunkan kita buat situ. Kita tak yata tapi kita terkenal. Yakni serta himpunkan segala jarinya. Bukan kata tak di lutut. Pernah buka je tu. Tu hunjur juga ada kiblat juga tapi tak nak macam tu. Nak himpun madmu matan. Nanti kata madmu matan. Himpun jari. Dia ada jari yang gitu, ada tangan begitu, tangan begitu kan. Jadi tak dapat fadilah sunnah. Ambil perhatian.
kita tahu dah. Buat. Buat. Ada juga orang semayang tak apalah. Dia baca Munyatul Musalli hasmayan tu. Tengok dia semayang tak pada betul. Dia semayang dah, semayang tak pada betul. Sebab apa? Dia rasa cukup dengan ilmu dia. Jangan. Kita kena prepare lagi. Kalau tak pandai mengajar, mengaji. Tak pandai mengaji, mengajar. Dua tu ya. Kun aliman atau muta'alliman, dua tu ya. Lepas tu mustami'ah masalah. Tu jugalah, dengar. Duduk rumah tak boleh. Bentar lagi dalam Al-Quran. Tengok macam mana sampai tadi. Baik, hunjurkan. Kalau ibarat tu, kena buat macam ni. Kalau ibarat, kalau bagaimana ibarat. Dia kata sini menghantarkan dua tapak tangan seorang tadi. Di atas dua lututnya lutut seorang. Padahalnya tu dihunjurkan segala anak jarinya. Seorang kena tahu hunjur jarinya. Lepas tu hunjur ni lutut, contoh lutut. Lebih jari ke tak sampai jari? Lutut dah. Lutut di situ. Hak eloknya jangan lebih. Jangan tak apa. Tak apa tak sampai lutut, tak lutut. Elok kalau lutut dengan jari kita elok. Kira hak panjang. Yang kira aku tangan lebih hak tu lah. Dah kira hak panjang. Kira jari tengok ni. Tak betul lutut. Betul kan kalau lutut? Jangan lebih. Kalau lebih tu jatuh pula lutut tu. Kalau kita nak kau tahu tak boleh. Ni banyak orang nak dengar macam tu kenapa? Nak dengar macam tu. Takut lari ke hendak tahu lah. Itu dia. Dengar baik-baik. Ni kitab. Kalau kita ceramah dia tak cerita ni. Dia tak cerita suruh tak lutut tak ya. Dia kira tak Nabi tu Nabi jatuh ni. Ni tak dekat kita. Itu hak ceramah. Ni hak kitab. Kitab kita lah. Jaga. Ni fadilah kitab ni. Dan sunat iyo seorang semayang hak duduk tadi. Duduk istirahat. Kemudian daripada sujud yang kedua, yang hendak berdiri iyo seorang daripada sujud. Sunat duduk iftirash. Apa duduk tadi? Duduk antara sujud tadi. Dia sama ya. Duduk antara sujud dengan duduk iftirash. Hak nak pakai tu, cara duduk, keadaan duduk sama. Macam mana hak Nabi duduk? Nabi duduk, dia lipat kaki kiri, dia pacak kaki kanan, pacak itu. Jadi jari dia pasti hadap kiblat semata. Kalau kita duduk macam ni biasanya ada lah. Jadi hak biasa tengoklah ustaz-ustaz lah. Ustaz ni dia sudah daripada sembahyang, dia tak ada dia tawarruk ni. Dia angkat kaki kiri je duduk macam tu. Dia duduk macam tu. Dia lipat kaki duduk, dia duduk macam tu. Duduk macam tu. Biasa. Dia ambil di mana ni? Di mana ni? Dia duduk macam tu. Kita pun ikutlah ustaz tu. Ikutlah ustaz cara duduk tu. Tapi hak afdalnya duduk ni tawarruk ataupun iftirasat pasti angkat kaki semata hak kanan. Pasti pacak. Kenapa? Kerana jari kita perlu kepada kiblat. Kalau kita duduk macam tu, pasti jari kita dapat pula. Duduk macam tu jari kita duduk macam tu. Maka tak ada kiblat kita. Kalau kita hanya waktu, tentu hadap waktu jari kita. Tapi kita lipat naik waktu, jari naik waktu, itu jari kita. Naik kiblat. Itu fadilat dia. Tapi kebanyakan ada tengok ni, saya duduk belakang saya tengok macam tu duduk. Tapi tak apa juga soft maya tu, bukan tak soft. Tapi hak grade A tak ada. Anak kita hantar tuition Inggeris dah, matematik nak dapat A. Si orang tua tak hantar tuition. Kenapa? Sama ke A tu. Silap tu. Balik tengah malam, si ayah balik tengah malam tidur mengepek anak, buat matematik tak boleh. Akhir-akhirnya anak dia cilik-cilik ngaji agama sikit. Ayah terawat matematik kali tengok. Matematik semayang tengok. Buat tak betul kan sunnah juga. Ayah pula. Silap. Ni cara semayang. Ini baca tu boleh lah Munyatul Musalli, tapi cara kita nak buat. Ini nak islah amal kita. Amal apa? Amal anggota. Cara duduk. Di makian iftirash. Iftirash pun akak juga kaki. Tu hak afdal, hak grade 1. Hak grade 2 tak akak. Hak grade 3 duduk macam ni.
Siapa bapak naik? Tak apa. Tapi pocok tu. Sebab kalau kita nak fadilat cari kita hadap ke kiblat. Kiri tak ada dah. Kau kanan kita nak pergi hadap. Ini kata ialah duduk istirahat. Duduk istirahat sama dengan duduk ada cara duduk. Tapi hak ni sunat asing. Hak tadi wajib. Hak ni sunat istirahat, duduk sebentar. Kau dah mana duduk istirahat ni? Cek macam tu pak. Kalau kita nak beri elok, sekodah tomat ni noh. Kodah subhanallah. Kodah subhanallah. Walaupun tok imam tidak duduk kalau kita jadi imam. Walaupun tok imam tu sudah sujud dua, kita dah istirahat, tak ada rehat dah. Terus dia pakai dulu. Kita sunat juga duduk. Balik kita. Sunat dulu lah. Jangan ikut dengan imam tu. Kadang imam pun tak tahu juga benda ni. Kemudian sujud yang kedua. Dan iyo lepas tu. Dan iyo seorang tu bertelekan. Jangan kata lekung dah. Bertelekan. Terak tak dari kuat. Bertelekan di atas dua tapak tangan nyu tak kalau berdiri daripada nyu daripada situ. Lekan terang. Nak keluar hak mana tapak tangan ni? Nak keluar orang baru. Orang hak jenis baru, hak mari daripada Saudi Arabia contohnya. Dia kata dak bukan sunat tapak tangan. Tengok gengat. Naik gitu. Ada tak gengat? Ada tak gengat dia? Hak ni ada moderat ni. Cuma tu tak saya tahu tak betul lah kata. Kok dia betul je hak ni. Hak tu Ahmad bin Hanbal tak kok ikut hadis tu. Tapi hadis hak ni Pak Syafi'i ambil Nabi terak tak tapak tangan. Dia kena macam tu naik. Tapak tangan. Jadi ada juga kita lihat, kita nampak di masjid kita ada juga gengai naik. Ini bab sembahyang. Kalau luas sembahyang ikut dia nak gengai kan nak tolak macam tu ikut dia lah tu. Tapi sunat dalam sembahyang kita nak pakai tak tapak tangan. Tuan naik. Tolak naik itu. Ini mazhab kita. Baik. Jadi hak tu hak sunat saja dah, sunat. Ambil praktis. Lepas tu saya nak cerita sebentar lagi saya cerita hak syarat ni. Jadi habis baca kitab sekarang tu ke 9-nya. Lepas tu hak tengok hak syarat wajib. Saya tulis dah kasih. Hak wajib dah. Hak wajib antara wajib rukun anggota yang kita sampainya 7. Dia 7 syarat-syarat bagi rukun. Syarat bagi sujud tadi. Syarat bagi rukun. Sujud tu rukun. Syarat-syarat nak sah sujud ada 7. 7. Ini perhatian. Pertama, sujud di atas 7 anggota. 1 dahi, 2 tapak tangan, ketiga ialah 2 lutut, dan keempatnya ialah 2 kaki, 2 perut jari. Jadi 2 tangan, 2 lutut jadi 4, 2 tapak kaki, 2 anak jari tadi 6 dan dahi 7. Hanya ambil perhatiannya kaki. Kaki tadi bukan semata-mata sujud kaki. Perut jari itu sekurang-kurangnya 1 jari sebelah kanan, 1 jari sebelah kiri. Kalau kena sebelah kanan saja, belah kiri tu tak boleh. Ambil perhatian. Ni ada masjid kita pada ni. Setiap masjid tu ada lah. Apa saya nak pergi tu ada. Saya boleh cerita lah. Teluk Jamat pun ada. Tenggelu pun ada. Langgar pun ada. Ada Tunyang pun ada. Ada. Boleh ke setiap masjid. Saya boleh cerita. Itu juga ada. Tapi ambil perhatian. Takut semaya wajib lah. Kalau semaya sunat tak apa. Semaya wajib tak kena tu. Kena kotak lah jawab dia. Ambil perhatian lah. 1. Yang kedua, wajib dahi terbuka. Wajib dahi ada lagi tak ada, tapi saya jawab satu-satu. Wajib dahi terbuka. Sekurang-kurangnya ialah bagi kena dahi sebesar biji beras. Sekurang-kurangnya bagi kena dahi. Yang ketiga, sah sujudnya ialah berat kepala, kena tekan kepala. Jadi berat kepala ataupun kena tekan kepala ni. Bukan tak itu saja dah.
Berat itu saya kita dah itu sekurang-kurangnya kalau letak kapas pasti kepek. Letak tisu pasti kepek. 3. Yang keempat, pasti kosak turun nak sujud. Pasti kosak turun nak sujud. Jangan semata-mata baik atau pakai jadi sujud tak boleh. Pasti kosak. Pasti sengaja turun nak sujud. Kalau nak muka lain kebetulan saja sujud tak boleh. Yang kelima, tidak sujud di atas sesuatu yang bergerak dengan sebab gerak tubuh dia. Seperti sujud pakai serban, dia pakai serban tak boleh. Bila dia pakai serban gerak. Sujud atas kain telekut, tak boleh juga. Jangan. Yang keenam, kena tinggi punggung daripada kepala. Syarat. Yang ketujuh ialah tamakninah. Cukup tu insya-Allah. Sujud kita lepas tuntutan. Hak pada sujud. Baik. Habislah. Jadi insya-Allah kita masuk pada rukun yang ke-9, membaca tasyahud akhir. Wallahu subhanahu wa ta'ala.